Selamat malam para penonton setia. Malam ini saya akan berkongsi satu kisah yang mungkin akan membuat Anda berfikir dua kali sebelum melangkah ke dalam bangunan lama yang terbiar. Setiap bangunan lama menyimpan rahsia. Dindingnya mungkin retak, catnya terkelupas. Namun yang paling menakutkan bukanlah kerosakan yang kelihatan, tetapi cerita-cerita yang tak pernah hilang. Malam ini kita akan masuk ke sebuah kisah nyata. Kisah seram yang terjadi di sebuah asrama lama di pinggir bandar yang masih menimbulkan misteri hingga kini. Bangunan 3 tingkat yang dibina pada tahun 70-an ini dulunya penuh dengan gelak tawa pelajar sekolah berasrama penuh. Namun selepas satu kejadian tragis, keadaan berubah selamanya. Pada tahun 1998, seorang pelajar perempuan dilaporkan hilang selepas waktu prep malam. Rakan-rakannya menyangka dia ke tandas atau bilik warden. Malangnya sehingga pagi dia tidak pernah kembali. 3 hari kemudian, jasadnya ditemui di tangga belakang asrama. Wajahnya pucat lesi, matanya terbuka luas dan tangannya menggenggam erat sapu tangan putih yang berlumur darah. Seorang bekas pelajar yang kita panggil Hana berkongsi pengalaman yang menggetarkan jiwa. Pada suatu malam, sekitar jam 2 pagi, dia terdengar tangisan perlahan dari arah koridor. Tangisan itu panjang dan sayu, seperti ratapan kesedihan yang mendalam. Dengan memberanikan diri, Hana membuka pintu biliknya. Koridor sunyi hanya diterangi cahaya lampu Kalimantan yang berkelip-kelip. Tangisan itu semakin jelas menuntunnya ke arah tangga belakang, tempat kejadian tragis itu berlaku. Di sana, Hana terlihat bayangan putih berdiri di hujung anak tangga. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya membongkok, dan tangannya masih menggenggam sesuatu. Sebelum Hana sempat beredar, bayangan itu menoleh perlahan, dan tangisannya berubah menjadi tawa kecil yang menusuk kalbu. "Aku masih di sini." Suara itu bergema dari dinding, membuat Hana berlari masuk ke biliknya. Namun ketukan perlahan di pintu bilik yang mengikutinya membuktikan bahawa dia tidak dapat melarikan diri. Kisah-kisah serupa terus berkumandang dari bekas penghuni asrama itu. Ada yang mendengar tangisan di bilik mandi kosong. Ada yang melihat kelibat perempuan berbaju putih di koridor tingkat 3. Malah warden asrama sendiri mengaku mendengar bunyi sapu tangan diseret di lantai pada waktu malam. Akhirnya, pihak sekolah terpaksa menutup seluruh blok itu. Namun bangunan itu masih berdiri hingga ke hari ini, menjadi saksi bisu kepada tragedi yang berlaku, dan mungkin mesti menjadi tempat persinggahan roh yang tidak tenang itu. Sebelum kita mengakhiri kisah ini, saya ingin bertanya kepada Anda, jika diberi peluang, sanggupkah Anda berjalan sendirian di koridor asrama lama itu pada tengah malam? Terima kasih kerana menonton hingga ke akhir. Jika Anda suka dengan kisah ini, jangan lupa tekan butang like, share dengan rakan-rakan Anda, dan subscribe untuk lebih banyak kisah misteri yang menarik. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Selamat malam.